Sejak tahun 2018 hingga Julai 2022, sebanyak 46,132 individu yang ditadbir Jabatan Insolvensi Malaysia MDI diisytihar muflis. Jerat hutang dan tahap ilmu kewangan yang rendah merupakan antara faktor yang menyumbang kepada masalah kebengkrapan di negara ini. Bukan itu sahaja, faktor kendiri seperti perbelanjaan melebihi pendapatan turut mengakibatkan seseorang individu dikategorikan sebagai bankrupt. Berdasarkan kajian dari Januari hingga Julai tahun ini, individu berusia 35 hingga 44 tahun antara paling ramai yang menjadi mangsa. Pinjaman peribadi antara punca utama, diikuti pinjaman perniagaan, pinjaman perumahan dan sewa beli kenderaan. Persoalannya, benarkah rakyat tiada pilihan selain daripada berhutang untuk meneruskan hidup? Apa pula tindakan yang wajar dilakukan sekiranya berakhir dengan bankrupt? Waktu tu, sebab saya ada impian, saya selalu impian daripada kecil macam aku nak gaji ribu-ribu, aku belanja gila-gila. So ni memang sifat saya. So macam saya macam okey, sebab saya waktu tu gaji saya tak banyak, tapi saya berbelanja macam orang gaji yang banyak. Lepas tu sebab saya ego, aku nak jadi businessman. Belagak, aku nak buat bisnes, Orang yang buat bisnes, kita buat bisnes, tapi kita tak belajar. Ingat bisnes ni segang kan? Buat. Pinjam sana nak buat bisnes. Bila bisnes tak selesai, pinjam duit untuk top up untuk bisnes ni, tapi buat bisnes lain lagi satu untuk jaga lagi bisnes ni lain. So you buat multiple business tanpa you faham apa itu bisnes. Itu yang pertama. Nombor dua, ego. Tengah susah ni ego lagi. Susah, duit tak ada ni, ego lagi, belanja lagi. Ada kredit kad, tak apa, belanja lagi. Dia punya sampai tahap tu, sampai beratus ribu lah belanja. So jadi macam dia stuck kat situ. Waktu tu saya memang hilang semuanya, dan waktu saya dapat surat bahawa semuanya tak ada, saya dalam situasi tu saya dah kereta kena tarik. Lepas kereta kena tarik, satu persatu akaun saya kena block. So waktu tu saya dah macam, ya Allah, aku memang tengah zero, tak ada apa-apa. Pada waktu tu tengah gila jual online semua tu kan. Lepas tu dalam kepala otak saya dah tu, aku dah tengah tak ada apa-apa, aku tengah zero, aku kena buat sesuatu ni, Waktu tu memang saya cuba, kadang-kadang saya jumpa kawan saya pinjam handphone dia, okey aku nak cuba sell online, cubalah. Saya belajar, kawan saya kata cuba share dekat page. Saya teringat lagi apa yang saya nampak dekat YouTube, dekat macam-macam. And then kadang-kadang tu bila saya nampak duit shilling, saya simpan. Duit shilling tu saya gunakan macam RM1. Dulu kalau nak main 1 jam internet RM3. Saya terus pergi YouTube, saya nak cari ilmu je macam mana nak buat bisnes online. Cuma saya buat sebab tu saya zero. Saya kata kalau aku tak buat susah, aku kena buat sesuatu. Sampai sekarang saya terfikir kesusahan dia. So macam itulah dia punya rasa. Masa saya macam itulah, memang sakit, memang stres, tapi you have to do something. You tak boleh nak duduk diam. Bila bercakap tentang bankrupt, muflis ni, ramai yang takut ni. Bukan takut apa. Yalah, kita ni dalam usia yang terlalu sangat-sangat muda ni, anda kata kalau kita muflis, bankrupt dan sebagainya, bagaimanakah caranya untuk kita nak membuat pinjaman dan sebagainya. Jadi untuk waktu sekarang ini, inilah masanya untuk anda belajar bagaimanakah caranya untuk anda mengelakkan diri anda daripada berlakunya kebankruptan dalam diri anda. Tapi ini bukan bermakna kalau anda bankrupt, kalau anda muflis, itu tidak bermakna anda bankrupt selama-lamanya. Jadi untuk memperkatakan tentang perkara ini, selepas muflis, apakah yang perlu dilakukan? Kita terus saja ingin bersama dengan Dr. Adam Zubir, Prudent Kewangan kita yang telefon bersedia di sini. Assalamualaikum, Dr. Adam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak sama-sama muda dekat sini. Jadi kita nak bawakan vibe orang muda dekat sini supaya anda tidak muflis, supaya anda tidak bankrupt. Jadi itulah dia, ramai di antara kita yang takut, dan juga apabila mereka dah berada dalam kategori muflis, mereka dah ada selarai hitam lah, kan, sitos dan sebagainya, mereka tak tahu bagaimanakah cara-cara untuk mereka keluar daripada kepompong dibelenggu dengan masalah-masalah kebankruptan ini. Jadi sebenarnya ada jalan penyelesaian. Jadi mereka bukan terhenti dekat situ sahaja. Betul. Jadi bagaimana Dr. Adam ingin memberkatakan tentang, anda kata kalau kita bankrupt ni, ada jalan-jalan yang boleh kita keluar. Terima kasih Fad, dan terima kasih kerana menjemput saya untuk mengulas tentang topik bankrupt ini. So bagi saya bankrupt ni, masa dulu-dulu bila kita dengar pasal bankrupt, pasal muflis ni, saya dengar memang itulah pengakhirannya. Maksudnya dunia tiba-tiba menjadi gelap, dah tidak ada harapan. Tapi saya nak bagi tahu di sini adalah bankrupt ini adalah salah satu
tindakan di mana sebenarnya bankrupt itu nak menghalang kita daripada membuat benda yang lebih teruk. Contohnya, kita dah tak boleh nak buat pinjaman ataupun kita dah tak boleh nak buat pinjaman baru, kita tak boleh nak buat mungkin kesilapan-kesilapan yang menambahkan lagi hutang-hutang kita. So, kita kena nampak bankrupt ini sebagai satu petanda ataupun satu amaran kepada kita untuk kita ubah cara hidup kita. Mesti kita dah buat sesuatu benda yang membuatkan kita ni bankrupt pada mulanya lah. Kenapa kita bankrupt? So, bagi saya, bila kita bankrupt, nauzubillah lah. Doakan semua orang tak nak bankrupt lah. Kan? Bukan nak cakap bankrupt ni bagus. Bankrupt ni memang tak bagus. Cuma kalau bankrupt tu terjadi kepada diri kita ataupun ahli keluarga kita, kita kena yakin dan kita kena seperti apa klip yang dah ditunjukkan sebentar tadi, maksudnya kita kena buat sesuatu, kita kena cari jalan, ada jalannya, jangan risau. Okey, bercakap tentang cari jalan, buat sesuatu, jadi kita nak tahu dah apa antara langkah-langkah yang harus kita semua ni buat ni. Anda kata kita berada dalam fasa bankrupt ini, apabila kita diisytiharkan muflis ataupun diisytiharkan bankrupt, okay, benda pertama yang kita kena buat, basically kita kena laporkan kepada MDI ataupun Jabatan Insolvensi Malaysia. So kita kena laporkan kepada mereka, dan apa yang kita perlu buat adalah kita kena tahu apakah tindakan yang kita harus lakukan. Contohnya, bagaimana kita nak menyelesaikan hutang-hutang kita. Biasanya bila kita diisytiharkan bankrupt atau muflis ini disebabkan hutang kita yang terlalu banyak dan kita tidak mampu nak bayar komitmen bulanan itu. So bila kita isytiharkan diri kita, report kepada Jabatan Insolvensi Malaysia, kita dah tahu berapa banyak yang kita kena bayar, kita harus ikut ataupun turuti berapa yang kita kena bayar bulan-bulan. Dan bankrupt ini pun, apa yang kita boleh buat selepas itu adalah kita pun boleh, kalau kita ikut pada schedule ataupun berapa banyak yang kita kena bayar, kita boleh dapatkan ataupun kita boleh meminta daripada mahkamah untuk lepaskan ataupun untuk bebaskan diri kita daripada muflis ataupun bankrupt. Biasanya setahun ataupun 2 tahun. Dan sekarang ini, tak silap saya, selepas tahun 2017, kita kalau lepas 3 tahun, kita boleh bebas daripada bankrupt atau muflis kalau kita ikut pada jadual pembayaran, kita jaga tingkah laku kita. Maksudnya kita tak buat benda-benda yang tak sepatutnya kita buat. Tak tambah lagi hutang lah. Itu antara benda-benda yang kita boleh buat. Dan bagi saya, kalau kita bankrupt itu, kita kena cari jalan. Bagaimana kita nak menyelesaikan hutang kita dengan cepat. Sebab at the end of the day, kalau kita mampu menyelesaikan hutang kita, insya-Allah itulah jalan yang pasti untuk kita keluar daripada bankrupt. Sebab bila kita bankrupt ini, memang hidup kita memang tak boleh nak travel, tak boleh nak kerja, kadang-kadang tak boleh nak buka bisnes dan macam-macam benda lagi. Okey, bercakap tentang tak boleh nak buat macam-macam ini, tak boleh nak buat bisnes, tak boleh nak jalan-jalan. Kita lihat ada salah seorang daripada pengguna di Facebook ada menyatakan soalan dekat sini. Jom kita ambil soalan di Facebook. Okey, Puan Maimunah Sulaiman kata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umur dah 63, declare muflis. Kerja pun tak ada. Macam mana nak bayar balik? Macam mana dia nak keluar daripada muflis ini? Betul juga, kerja tak ada. Ini boleh kita katakan sebagai faktor usia lah, mempengaruhi bankrupt ini. Bagaimana? Dan benda ni yang paling menyedihkan lah. Apabila kita dah tua, baru kita diisytiharkan bankrupt atau muflis. Kalau kita muda lagi, banyak lagi benda yang kita boleh buat. So, apa yang saya nampak berdasarkan pada pengalaman saya sendiri, mereka yang diisytiharkan bankrupt ini, apa yang mereka boleh buat, mereka boleh meminta pertolongan daripada ahli keluarga mereka yang lain. Misalnya sebab ahli-ahli keluarga mereka, mungkin anak-anak kita ataupun ahli keluarga kita buat sesuatu bisnes melalui mereka untuk bersama-sama mencari jalan penyelesaian untuk menyelesaikan hutang kita yang kita dah pernah buat lah. So itu antara benda yang kita boleh buat. Selain daripada itu, macam saya cakap, memang bankrupt ini, muflis ini, banyak sekatan ke atas diri kita sendiri. Cara untuk kita menyelesaikan masalah ini, kita kena jadi lebih kreatif. Kita kena cari alternatif lain. Misalnya, so kalau nak buat bisnes dan sebagainya. Ada kemungkinan tak, andai kata ada di antara kita ni yang berada dalam situasi bankrupt, muflis ini, seperti mana Puan Maimunah itu, adakah boleh kita merayu agar nama kita itu dikeluarkan buat sementara waktu ke, atau bagaimana? Seperti yang saya cakap, kita boleh merayu di mahkamah. Okey. So, kita tak boleh nak merayu terus. Maksudnya, biasanya dalam setahun, setahun ke 2 tahun, kita boleh cuba merayu di mahkamah untuk bebaskan diri kita daripada diisytiharkan muflis ataupun bankrupt itu. Jadi ada proses rayuan dekat situ lah. Ada proses rayuan. Tapi kita kena, orang kata apa, kita kena
bertingkah laku baik. Kita tak boleh nak buat tiba-tiba buat hutang kat sini lagi, tambah lagi hutang-hutang lain dan sebagainya. Jadi kita kena kawal diri kita lah. Kawal diri itu yang penting. Kawal diri begitu penting sekali. Okey, kita nak bebaskan nama kita ini daripada disenarai hitamkan. Okey. Jadi macam mana caranya untuk kita nak keluarkan nama kita ini daripada senarai bankrupt, daripada senarai Muflis ini? Adakah kita harus membayar segala hutang piutang kita itu secara lump sum baru nama kita itu clear, ataupun kita boleh bayar secara ansur-ansuran, ataupun bagaimana untuk kita nak clearkan nama kita ni? Kita ingat masa kalau kita diisytiharkan sebagai bankrupt ataupun Muflis, kita rasa kita kena selesaikan semua hutang kita. Ya betul, memang kalau anda selesaikan semua hutang, memang anda akan keluar daripada diisytihar sebagai bankrupt. Tetapi macam seperti apa yang saya cakap, kalau anda ikut turuti perintah yang dikeluarkan itu, iaitu bayar secara ansuran. Misalnya, sebab itu pentingnya bila seseorang itu diisytiharkan sebagai Muflis ataupun bankrupt daripada mahkamah, anda harus laporkan kepada Jabatan Insolvensi ataupun MDI. Bila anda laporkan, apa yang mereka buat? Mereka yang akan menjadi pengantara antara anda dan pada pemiutang-pemiutang yang anda hutanglah. So, apa yang berlaku adalah bila anda dapat apa-apa income ataupun dapat duit ini daripada gaji yang anda dapat itu, sebab tak semestinya anda bankrupt, anda tak boleh kerja langsung. Tidak. Ada juga sektor-sektor yang membenarkan anda untuk kerja. Tapi duit yang anda dapat itu bukan kesemuanya dikeluarkan untuk bayar hutang itu. Maksudnya sebahagian anda kena bayar ikut pada schedule itulah. So misalnya gaji anda RM1,000 ataupun RM2,000. Daripada RM2,000 misalnya 10% dia ambil ataupun 20% dia ambil untuk bayar hutang. Iaitu kalau kita ambil RM1,000, 10% ia RM100. RM100 itu akan diberi kepada MDI, Jabatan Insolvensi Malaysia, dan mereka yang akan mengagihkan kepada pemiutang-pemiutang ini. Jadi asalkan anda ikut pada schedule tersebut. Maksudnya anda tak miss. Jangan miss lah. Dah lah bankrupt nak miss lagi kan. Memang cari pasal lah. So bila anda ikut bayar ansuran-ansuran, dan anda boleh merayu. Kes anda tu macam legit. Mahkamah bila nampak dan anda cakap, okey, saya nak keluar daripada bankrupt ni supaya saya boleh mulakan bisnes, saya boleh bekerja seperti biasa, supaya saya pun dah belajar daripada kesilapan lama saya. Saya dah bertaubat lah. Taubat nasuha hari Jumaat ni kan. So mereka insya-Allah boleh dikeluarkan daripada bankruptcy dan mereka boleh hidup seperti biasa. Dan apa yang boleh kita katakan dekat sini, kalau misal kata kalau kita ni ada, kadang-kadang kita ni ada duit lebih, itu yang menyebabkan kita ni rasa macam okey, duit kita ni nak belanja lain lah. Itu kita tak nak. Yang paling penting kita kena clearkan kita punya hutang dan sebagainya, sebab hutang ni harus wajib dibayar. Disebabkan anda tidak bayar hutang, itulah sebenarnya menyebabkan punca anda berada dalam situasi bankrupt ataupun Muflis ini. Jadi kita nak menyeru agar golongan-golongan belia sekarang ini, kita lihat golongan belia sekarang ini, mereka ni begitu rajin sekarang ini mencari duit dan sebagainya. Tetapi ada kekangan di mana mereka juga ketika usia muda ini juga diisytiharkan sebagai Muflis ketika usia muda ini. Jadi bagaimana untuk menarik minat mereka ini, untuk kata orang tu memberikan pendedahan kepada kita semua ni, warga-warga belia ini, agar kita ini tidak berada dalam situasi bankrupt dan seterusnya kita boleh memajukan diri kita dalam apa-apa saja perniagaan. So seperti Bank Dunia mengatakan di Malaysia ini 60% rakyat Malaysia ini bankrupt dan rata-rata daripada mereka berumur daripada 25 ke 44 tahun. So kalau saya nak kongsikan beberapa tip. Yang pertama, kita kena tahu apa itu perbezaan antara keperluan dan kemahuan. Ini benda yang bagi saya sangat-sangat penting, terutamanya zaman sekarang ni, sebab kita hidup pada zaman social media, di mana kebanyakan benda-benda ataupun kita dibiasakan, anak-anak kita, anak-anak muda ini dibiasakan dengan kemewahan dan mereka terikut-ikut kawan-kawan dan sebagainya. So kita kena tahu dulu apa itu keperluan dan apa itu kemahuan. Keperluan ni benda yang kita wajib keluarkan duit untuk beli sesuatu benda. Contohnya makan dan minum, tempat tinggal dan sebagainya. Kemahuan ni boleh makanan pun boleh juga, tapi makan kat Grand Hyatt ataupun Hilton dan sebagainya. Betul? So itu adalah kemahuan. Itu yang pertama. Yang kedua, elakkan buat perbelanjaan yang berlebihan. Sebab kita nampak hampir separuh, 50% daripada sebab kenapa orang jatuh bankrupt ni disebabkan oleh pinjaman peribadi. Dan ramai orang buat pinjaman peribadi, terutamanya orang yang bekerja, makan gaji dan juga orang yang bekerja di kerajaan. Mereka buat pinjaman peribadi untuk kadang-kadang pergi travel ataupun kadang-kadang pergi untuk berkahwin misalnya. Benda-benda ni bagi saya ini perbelanjaan yang keterlaluan. So elakkan buat perbelanjaan keterlaluan. Dan yang ketiga kalau saya boleh kongsikan adalah tambahkan ilmu. Terutamanya zaman sekarang ni kita hidup pada zaman inflasi. Harga barang semakin menaik. So memang kadang-kadang saya tak boleh nak nafikan ada orang memang terpaksa berhutang untuk hidup
seperti biasa. Bagi saya, anda kena tambahkan ilmu. Ilmu macam mana nak tingkatkan pendapatan anda dan ilmu macam mana nak buat pelaburan. Sebab zaman sekarang tak boleh hidup hanya bergantung kepada satu sumber pendapatan saja, tetapi anda kena tahu macam mana nak perbagaikan sumber pendapatan anda supaya anda boleh tangini masalah kenaikan harga barang tanpa berhutang. Yes, okey, itu dia panjang lebar sebenarnya. Tips yang boleh anda ambil berat juga tentang perkara ini. Apa yang paling penting, key point kat sini adalah kita harus mendahulukan keperluan daripada kehendak kita. Jadi saya harapkan anda semua dapat memahamilah apa yang kita bincangkan pada hari ini. Kalau anda berada dalam situasi bankrupt, muflis dan sebagainya, itu bukan pengakhiran untuk anda. Ada jalan-jalan yang keluar, tetapi apabila telah pun diberikan untuk anda bayar balik itu, kita kena ikut dalam jadual yang diberikan. Dan kepada anda semua yang mungkin ingin keluar daripada kepupung muflis ini, ada sebenarnya rayuan-rayuan yang anda boleh minta. Dan paling penting, kita kena berkomunikasi dengan Jabatan Insolvensi untuk memberitakan tentang isu kebankrapan ini. Baik, terima kasih Doktor di atas informasi diberikan. Jadi kita harapkan anda semua dapat memahami apa yang kita telah perbincangkan tadi. Baik, terima kasih Dr. Adam Zubair. Okey, untuk waktu ini seperti biasalah dalam segmen soal wang ni, kita ada sesuatu yang kita nak tunjukkan kepada anda semua berkaitan dengan harga semasa, harga emas semasa. Ini untuk anda semua yang mungkin ada membuat perniagaan emas ini. Okey, jom kita kongsikan untuk anda harga emas untuk waktu sekarang ini berapa. Okey, untuk emas 916 22 karat, okey, harganya RM265.30 dan untuk emas 999 24 karat, harganya RM289.34 dan ianya telah pun dikemas kini pada 19 Ogos ya. Okey, iaitu pada hari ini. Dan seterusnya kita ingin melihat kadar pertukaran wang asing. Ini sesiapa yang mungkin nak pergi ke Thailand ke, nak pergi ke Korea ke dan sebagainya. Ini anda harus ambil tahu juga tentang mata wang kita. Okey, baik. Pertukaran mata wang asing untuk mata wang $1 Amerika bersamaan dengan RM4.48, $1 Singapura bersamaan RM3.26, RM100 Indonesia 0.03 sen, 100 baht Thailand bersamaan RM12.56 dan untuk 100 won Korea 34 sen. Okey, jadi lepas ni kalau nak tukar-tukar mata wang, kena lihatlah ya kadar pertukaran wang asing ini untuk kita tahu. Baik, dan yang seterusnya kita nak lihat, ini anda semua yang main saham ni, kita lihat 5 kaunter paling aktif setakat 19 Ogos 2022 dan yang berada carta teratas sekali Malaysian Pacific Industries dengan nilai terkini 32.500, diikuti oleh Heineken Malaysia Berhad 24.960, Hong Leong Financial Group Berhad 19.800, diikuti oleh Kotra Industries Berhad 4.600 dan Gas Malaysia Berhad 3.400. Dan rekod setakat ini adalah pada pukul 9.35 pagi.